Assalamualaikum. Okay, kita masuk pada bab baru hari ni, iaitu hukum linear bab 6. Sebelum kita masuk belajar, cikgu nak bagi tahu dululah hukum linear ni sangatlah topik hukum linear ni sangat penting sebab dia berada di bahagian C dalam SPM. Okay, kalau bahagian B ke bahagian C, antara dua tu lah. Tapi dia memperuntukkan markah yang sangat banyak lah. Maksudnya dia, kalau hukum linear ni 10 markah. Dia memperuntukkan 10 markah. Jadi kalau strategi cikgu yang lepas-lepas kepada pelajar yang memang dia nak score, atau dia target lulus, dia wajib kuasai topik ini. Jadi dalam topik ni senang je. Senang je. Dia 10 markah. Sebelum cikgu pergi kepada lebih jauh, tolong dengar ni dulu. Tolonglah dengar, jangan skip, dengar dulu. So kita akan ada soalan kan. Soalan tu dia akan ada, kalau hukum linear dia akan ada soalan A, soalan B, soalan C. Dan soalan C ni ada anak dia. Soalan A ni biasanya kita akan kira lah. Soalan ni kita akan plot graf. Soalan C kita akan cari nilai dan kita akan cari persamaan lah. Persamaan Y sama dengan MX tambah C. Jadi dalam satu soalan yang lengkap, ia akan ada benda ni 1, 2, 3 yang memenuhi 10 markah. So cikgu punya cara, cikgu nak ajar awak satu-satu dulu. Cikgu akan ajar awak cara nak plot graf, cara nak penyuaian terbaik. Next cikgu akan ajar awak cari persamaan. Next cikgu akan ajar awak cari nilai. Next cikgu akan ajar untuk gabungkan soalan tu. Hukum linear ni adalah dia gini. Dia ada dalam hukum linear ni, dia ada hubungan linear dan tak linear. Maksud graf yang membentuk satu garis lurus adalah suatu hubungan linear. Ingat, senang je. Kalau linear, dia mesti garis lurus. Graf yang selain daripada garis lurus itu adalah graf yang tak linear. Ingat benda tu je. Jadi dalam soalan bab ini kita hanya nak tukar daripada graf yang tak linear, kita nak tukar kepada linear. Awak kena ingat. So kalau contoh awak ada satu graf, satu bentuk gambar rajah, gitu. Ni graf yang tak linear. Nampak saja graf bukan garis lurus, itu adalah graf tak linear. So kalau graf tak linear, dia tetap akan ada Y, tetap akan ada X. Daripada graf tak linear ni, kita akan bentukkan jadi graf linear. Gitu. So awak akan bina graf linear lah. Dia macam-macam jenis tau graf linear. Dia kadang-kadang gitu, kadang-kadang gini, kadang-kadang terbalik. Dia banyak-banyak jenis lah. Awak akan jumpa lah. Asalkan benda tu garis lurus, itu adalah garis linear. Jadi apa yang akan berlaku adalah bila graf tak linear, sebut saja graf tak linear, mesti dia punya persamaan pun akan lain. Persamaan akan lain. So kalau graf tak linear, persamaan dia kita guna lain. Jadi kalau kita guna graf tak linear, graf linear pun persamaan kita mesti tukar kepada persamaan linear. Kena faham waktu dulu, tak apa. Maksudnya dalam soalan nanti dia akan ada persamaan. Satu persamaan yang tak linear, jadi awak kena tukarkan kepada persamaan linear. Graf bertukar, persamaan pun mesti bertukar juga. Gitulah secara ni. Contoh soalan ni dia kata, lukis graf Y melawan X berdasarkan step jalur darjah berikut. Dia suruh lukis sebenarnya. Dan seterusnya tentukan graf yang manakah adalah graf hubungan linear, berikan alasan anda. Ni graf melawan X yang A, ni graf melawan X yang B. Jadi awak nampak dah sini kan cikgu khabar, kalau graf dia lurus, itu adalah graf linear. So inilah graf linear, ni bukan linear. Dia kata graf hubungan tak linear kerana graf yang diperoleh merupakan satu lengkung. Ni lengkung, ini garis lurus. So sama jugalah kalau awak tengok daripada
daripada gambar rajahnya awak nampak dah kan, ni graf tak linear, ni graf linear. So ni tak payah nak lebih-lebih sangat lah cikgu rasa. Okey, next cikgu nak ajar awak untuk plot titik. Okey, jadual di sebelah menunjukkan nilai-nilai diperolehi daripada suatu eksperimen yang menyebabkan pemulik bak X dan Y. Okey, dalam sebelum cikgu pergi plot titik, cikgu nak khabarkan awak, dalam biasanya kan, awak sebenarnya belajar dah persamaan garis lurus masa awak tingkatan 2 dan tingkatan 3. Sepatutnya awak tahu dah So Y sama dengan MX tambah C. MX tambah C. Ini persamaan garis lurus. Okey. Sepatutnya awak nampak, ni tahu aku tahu. Patutnya awak kena tahulah. Awak tak boleh kata benda cikgu. Kalau rasa macam blur, awak kita tengok balik buku teks tingkatan 3 belajar mula. Okey. Y sama dengan MX plus C. Okey. Dalam graf linear ni, benda ni sangatlah penting. Biasanya kalau awak lukis kan. Lukis graf, awak biasa bawah ni X, ni Y. Dok lari kan. Biasa memang X dengan Y. Tapi dalam graf hukum linear ni, dia bukan X ni. Dia akan jadi X besar. Dia akan jadi Y besar. Apa maksud X besar dengan Y besar tu? Dia macam graf pelik. Apa maksud X besar dengan Y besar ni? X besar dengan Y besar ni boleh jadi pelbagai maksud. Maksudnya paksi X dia boleh jadi XY. Kadang-kadang dia boleh jadi 1 per X. Kadang-kadang dia boleh jadi X kuasa 2. Kadang-kadang dia boleh jadi X kuasa 3. Gitu. Maksudnya dekat X ni, maksudnya dia tak tetap dia punya nilai. Dia mesti berdasarkan soalan. Sama juga dengan Y ni. Okey, Y ni dia pun tak tetap. Kadang-kadang 1 per Y. Kadang-kadang dia keluar XY. Kadang-kadang dia nak Y punca kuasa. Kadang-kadang Y kuasa 2. Ikutlah berdasarkan kepada soalan. X kuasa 2Y. Gitu. Sebab tu, kalau ikut rumus dan persamaan hukum linear ni, dia mesti Y besar sama dengan M kecil X besar tambah dengan C. Tujuan dia buat besar ni maksudnya dia bukan YX, dia akan ada nilai lain. Maksudnya macam cikgu khabar tadi lah, apa-apa unknown, apa-apa pemboleh ubah yang lain berdasarkan soalan. Okey. Sama juga dengan X ni. Okey, yang tetap yang ni M, yang ni C. Apa itu M? M tu adalah kecerunan. C tu apa? Pintasan Y. Apa tu pintasan Y? Pintasan Y tu maksudnya graf yang melalu pada paksi Y. Maksudnya kat sini ni, yang lalu pada paksi Y tu pintasan Y. Kalau lalu pada paksi X itu pintasan X. Jadi berapakah nilai contoh cikgu tok sini 6. So pintasan Y dia adalah 6. Okey, ni secara general. Okey. Sekurang-kurangnya awak faham sikit tak apa dah, tak faham banyak pun tak apa, sebab kita baru masuk surface. Relax. Awak layan dulu cikgu ajar benda ni. So next, cikgu nak ajar awak cara nak plot titik. Cikgu harap awak boleh buat lah plot titik. Okey, plot titik ni dalam buku top. Okey, plot titik harap-harap awak ingat lah. Okey, sekarang ni kita nak belajar. Okey, tadi kita dah belajar dah pasal apa ni? Linear tak linear kan. So dalam bab ni sangat penting untuk awak pandai plot titik. Okey. Dalam ni sangat penting awak untuk pandai plot titik. Sangat penting untuk awak garis buat penyuaian terbaik. Apa maksud buat penyuaian terbaik tu? Nanti cikgu ajar. Okey, buat garis lurus penyuaian terbaik. Okey. So, soalan dia, lukis garis lurus penyuaian terbaik bagi setiap yang berikut. Okey, dia bagi dah nilai X, Y, 1, 12, 2, 16, 3, 6, 21. Okey, dia suruh awak plot pada graf. Sekarang ni plot pada graf. Lepas tu, lepas plot pada graf, lukis garis lurus penyuaian terbaik.
Kejap cikgu cari gerah kejap Kertas gerah kejap. Okey, kita lukis gerah Kita lukis gerah yang ni. Okey, cikgu ajar yang X. Contoh spaksi X, spaksi Y. So lukis spaksi X, spaksi Y. Spaksi X, spaksi Y. Okey, ni baru nak ajar plot titik Cikgu tak ajar lagi untuk buat persamaan. Okey, soalan dia adalah X dan Y. Jadi awak kena tengoklah sifir berapa tu. X 1, 2, 3, 4, 5. Sifir 1 pun boleh. So ni 1, 2, 3, 4, 5. Okey. So ni 12, 16, 21, 25, 30. Sifir berapa yang sesuai? Tak comel gerah. Dia tak boleh tahu awak buat sifir 10, 20, 30. Gerah awak kecil gini. Tak boleh. Tak logik, tak comel. Memang akan reject. Dalam ni contoh. Kalau dalam buku ni dia contoh je ni. So awak kena cari sifir yang sesuai lah supaya memenuhi ruangan gerah awak ni. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Okey, so plot mula 1, 12. Okey, 1, 10, 11, 12, 13, 14. Okey. 1, 12 sini Awak jangan main ambil je, tengok Awak tengok cikgu ajar 1, 12. 1, 12. Awak jangan main kira je. Sini 10, 11, 12. Okey, awak tanda gitu. Mana boleh gitu. Salah kena bajet. Kena kira daripada 10 sini pergi 15. Okey. Kalau 10, 11, 12, kalau 12 sini 13, 14, sini patutnya 15. Tapi ni 15 dah atas. Jadi tak boleh buat maksudnya satu kotak tak boleh kira 1 point. Jadi awak gerak 2 pula. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Maksudnya betul lah tu. Maksudnya betul lah tu 15. Maksudnya betul lah awak punya jarak titik tu. Okey. Jangan main letak je. Okey. So 2, 16. 2, 15. So sini pun 16. 3, 21. 3, 20, 21. Siap dah untuk plot. Okey, awak kalau plot salah, yang belakang pun jadi susah sikit salah lah. Okey, kemudian ambil pembaris awak. Dalam bab ni sangat penting pembaris panjang. Okey, pembaris panjang sangat penting. Letak pembaris. Okey, susah sebenarnya nak ajar ni dalam online. Tapi gitulah, terpaksa. Pembaris cikgu ni, awak cari dia pembaris. Okey, apa maksud penyuaian terbaik tu? Okey, dia kata lukis garis lurus penyuaian terbaik. Ni penyuaian terbaik ke yang cikgu buat ni? Okey, penyuaian terbaik kalau ikutkan maksud dia mesti gini. Tahu tak? Dia mesti kena pada semua titik. Contohnya ni garis awak kena belaka. Okey, itu salah satu penyuaian terbaik. Okey, yang kedua, dia tak semestinya kena belaka. Kalau hak tak kena, contohnya ni lepas tu ada hak tak kena, dia mesti balance. Okey, hak tak kena tu tengok hak bawah ada atas Okey, ini hak lain kena. Hak tak kena tu mesti balance, bawah atas maksudnya itu adalah penyuaian terbaik. Okey, contoh kalau ia gini, garis kalau dia garis
Lepas tu ni hak titik kena ni. Hak titik kena. Hak tak kena. Gitu. Bawah dua. Dia tak balance. Sebab apa? Sebab dua-dua kat bawah. Jadi itu bukan penyuaian terbaik. Jadi awak kena ejah lagi awak punya pembaris tu sampai dapat. Sampai dapat penyuaian terbaik lah. Ejah lah pembaris awak gana-gana pun. Okay. Tak boleh lah. Tak boleh. Jadi ia kena gini salah satu. Tapi kalau dua gini, contohnya dua penyuaian terbaik, dua bawah, satu dekat atas. Tak apa sebab dia ganjil. Okay, kalau ganjil tak apa, dua bawah, satu atas. Tapi kalau genap, contoh gini lah, awak dapat satu lagi titik. Gini. 3 kat bawah, 1 kat atas. No, tak boleh. Dia mesti 2 kat bawah, 2 kat atas. Kalau nombor ganjil, dia mesti balance. Nombor genap. Kalau nombor genap, dia mesti balance. Kalau ganjil, tak apa. Tak apalah. Maksudnya, kalau 3, tak apa bawah duduk sama pun. Tapi dia tetap kena balance. Contohnya, kalau 3 tau, duduk atas belakang. Tak boleh kok. Dia tak balance. Dia kena duduk bawah juga. Gitulah. Jadi, cuba awak tengok cikgu punya graf ni. Tak balance kan? Duduk bawah belakang ni. Tak balance. Jadi, ejah lagi. Ejah lagi awak punya pembaris tu. Cikgu punya awak punya pembaris tu biar kena. Kalau gini, cuba tengok. Kalau gini, dapat tak penyuaian terbaik? Dapat lah. Sebabnya hak ni kena, dan yang tak kena tu di balance. Tak kena bawah se, tak kena atas se. Gitu. Carilah siapa dapat. Boleh ke tak siap awak ni? Awak kena ejah pembaris, gerak. Siapa lah yang dapat penyuaian terbaik. Kalau boleh kena semua titik, lagi bagus. Okey, cuba kita buat soalan nombor 1 ni. Okey, nombor 1 ni kita buat ni lah. Nombor 2 ni. Okey, X tu sifir berapa? 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0. X. Okey, yang bawah tu sifir berapa boleh? Sifir 10 hak. 10, 20. Kemudian kita plot. Sampai 2x 66. 60. Okey, kira 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66. Betul ke 66 tu? Saya kira sampai 70. 7, 8, 6. Okey, sampai 70. Betul lah tu. Sesa ni. Jadi gitu. 60, 66. Okey, 0.4, 50 plat. 0.4, 54. 50. 4. Tengok molek Kalau ni sesa tak apa. 0.6, 46. Tepat tu. Tak tepat dia betul-betul tepat. Gitu. 1.026. Garis. Tengok punya pembaris ni. Okey, ejah. Siapalah dapat. Mesti sentuh pada paksi X Ni paksi X. Paksi Y. Mesti sentuh pada paksi Y. Mesti ada apa ni? Wajib ada pintasan Y. Okey. Okey, kalau cikgu penyuaian terbaik cikgu hak ni. Kalau awak gini, titik yang awak kena tak balance lah.
bawah belaka. Awak tak kena tu, duduk bawah belaka. Tak boleh. Okay. So, kena ejah siapa dapat paling bagus. Kalau awak gini, okay. Boleh juga. Okay. Gini. 3. Kalau boleh kita kena ambil titik yang paling banyak kena. Okay. Titik ni kena, ni kena, ni kena. Yang tak kena tadi, hak bawah hak atas Okay, balance. Okay. Balance. Allahu Akbar. Okay, balance ginilah penyuaian terbaik. Setiap orang dia tak sama tau, dia punya ni. Jangan awak gini pula. Sebabnya banyak titik awak tak kena. Sebaiknya banyak titik yang kena. Kena banyak titik yang kena lah. Lepas tu cara lukis dia mesti sentuh pada paksi Allah. Dia mesti sentuh pada paksi X ni. Jangan awak buat pendek. Jangan awak buat sampai sini je. Wajib Jangan awak gini Tak boleh. Salah. Dia mesti garis melebihi ataupun menyentuh pada paksi Y tu. Kali lurus lah. Jangan belok-belok pula. Okey. Boleh tak? Kita belajar ni je dulu. So balik awak buat soalan balik. Yelah. Duduk rumah buat buku top. Soalan 1, soalan 3. Buku teks. Kita belajar plot graf je dulu. Kalau macam ni dia punya semua titik kena, 1 je tak kena. Okey lah, tak apa lah. Penyuaian terbaik dah tu. So cikgu nak buat latih diri 8.2. Nombor 1, nombor 2. Dengan buku top ni, yang B 1 dan 3. Buat molek penting sangat penting. Tak tahu boleh tanya, boleh tunjuk pada cikgu awak punya graf. Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.